Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadhibal 'abdu, kita masih lagi dalam bab dusta, kecelaan berdusta, bohong, cakap bohong. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadhibal 'abdu kidbatan taba'ada 'anhu al-malaku mailan min natni ma ja'a bih. Artinya, apabila berdusta seorang hamba, bila hamba satu orang manusia berdusta, bohong, dia bagi tahu bukan perkara yang sebenar. Apabila dia berbohong, kan? Apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta, kizbatan, kan, sekali dusta, nescaya jauh daripadanya, taba'ada anhul malak, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil. Malaikat jauh, malaikat menjauhi dia, malaikat tak hampir. Kan malaikat ni bawa rahmat. Malaikat ni makhluk yang taat dengan Allah Ta'ala. Kan, la ya'sunallaha ma amarahum. Kan, tiba-tiba dia menjauhi kita. Kenapa tu? Sejauh 1 mil. 1 mil ni lebih kurang 1.6 kilometer. Kan, sepertiga farsakh, lebih kurang 1 mil lah. Kerana apa? Kenapa malaikat tu menjauh daripada kita apabila kita cakap bohong? Satu saja bohong, sekali bohong, malaikat ni akan menjauh daripada kita. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Sebab dusta yang kita cakap tu busuk, malaikat jauh. Malaikat dia tak suka berbusuk, dia jauh. Kan, jauh sebanyak 1 kilometer lebih. Sepatutnya dia duduk damping kita. Kita ni semuanya ada malaikat ni. Ada malaikat yang damping kita. Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Rasulullah kata, tidak seorang pun di kalangan kamu melainkan ada diwakilkan qarin yang menyertai dia daripada kalangan jin, dan qarin daripada kalangan malaikat. Tidak pun seorang kita, tidak terkecuali seorang pun di kalangan kita yang tak ada malaikat. Semua ada, yang tak ada qarin, semuanya ada qarin. Qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak seorang pun di kalangan kamu di kalangan kamu melainkan ada diwakilkan padanya qarin daripada jin dan qarin daripada malaikat. Kan? Jadi kita ada malaikat yang mendamping. Jin tu syaitan lah. Qarin daripada jin artinya syaitan, membisik kita, mendorong kita berbuat jahat. Dan juga ada qarin di antara kita semua, setiap seorang ada qarin di kalangan malaikat yang mendorong kita, yang membisik kita berbuat baik, untuk berbuat taat. Kan, semua ada. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, sahabat tanya, engkau pun ada juga ke? Kan, wa iyyaka ya Rasulullah, dan engkau pun ada juga qarin? Kan, daripada kalangan jin tu. Malaikat tak apalah, jin yang menyuruh kepada kejahatan. Qala wa iya ya Rasulullah kata, dan aku pun macam tu juga, ada juga qarin di kalangan jin yang menyeru kepada kejahatan. Walakinallaha ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tetapi Allah Ta'ala membantu aku dengan menjadikan qarin daripada jin tu masuk Islam. Kan, fala ya'muruni illa bi khairin, maka jin tersebut tidak menyuruh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya kebaikan sahaja. Tapi kita ada dua. Selain pada Nabi Muhammad, kita semualah ada dua qarin, ada dua orang panggil apa, pendamping. Semua, setiap kita semua ada pendamping. Pendamping daripada jin dan pendamping daripada malaikat. Jin menyuruh kita buat jahat, malaikat menyuruh kita buat baik, bisik-bisik, berbisik-bisik, mendorong-dorong kita
berbuat baik ataupun berbuat jahat. Contohlah. Jadi malaikat ni jauh ni. Malaikat ni jauh. Setiap kali kita cakap bohong. Malaikat yang berbisik, yang mendorong kita berbuat baik, dia akan menjauhi kita apabila kita cakap bohong. Sekali bohong, kizbatan. Contohlah. Rugilah malaikat ni, ikutkan dia nak bisik kita, dia nak dorong kita cakap betul, berbuat baik. Kan, tapi bila kita cakap bohong, dia jauh pada kita. Contohlah. Itu bohong. Satu mil dia jauh. Kan, lepas tu dah habis busuk tu dia mai balik lah. Sebab dia korin, dia pendamping kita. Kan, dia korin. Ada lagi malaikat hafazah. Kan, semua malaikat yang ada di samping kita ni semua akan menjauh lah. Kita di antara kita ni, kita ada malaikat korin, kita ada malaikat hafazah. Kan, yang juga ada bersamaan kita, yang akan bawa amalan kita naik ke langit, malaikat hafazah. Setiap seorang di antara kita ni ada 2 malaikat. Kan, selain daripada malaikat korin. Malaikat ni pun menjauh juga daripada kita apabila kita cakap bohong, sebab dia keluar berbusuk, dia tak tahan. Kan, berbusuk. Contohlah, tu dusta. Bukan benda kecil lah. Dusta bukan benda kecil. Dan dia kan, dan dia dusta ni sebenarnya dia meremehkan, dia menjadikan orang yang berdusta itu remeh, hina. Kan, dia dusta dengan menipu lah, betul? Dusta dengan menipu lah. Sama, dusta menipu. Kan, sama, berdusta dengan menipu sama. Contoh, cuma dia ada tipu dengan lagi satu mendustakan. Mendustakan tu lain pula. Mendustakan, contohnya saya sampaikan hadis palsu, Rasulullah tak kata, saya kata Rasulullah kata. Yang tu saya mendustakan Rasulullah. Mendustakan dengan dusta lain. Lain. Mendustakan. Mendusta lain. Menipu sama dengan dusta lah. Menipu kan tak ada ya. Tak ada, orang tak sebut menipu kan, orang sebut mendustakan. Kita menipu pasti kita sendiri, kita kena tipu. Dia dusta sama dengan tipu lah. Tapi kalau mendustakan dia lain. Kan, macam saya kata tipu daya. Dia tak ada mendusta daya, tak ada tipu daya. Tipu daya. Jadi kalau tipu daya tu apa maksudnya? Tipu daya ni tipu untuk merangkap kita, untuk memerangkap. Bohong untuk memerangkap. Tipu daya tu. Daya. Dia tipu supaya tujuan dia nak perangkap kita. Dia set up. Kan? Jadi bohong. Mendusta dengan menipu dia sama dusta dengan tipu sama. Dia yang lain mendustakan. Mendustakan lain. Dia bau busuk tu. Busuk. Dusta dengan mendustakan sama-sama tipu lah, sama-sama bohong, memberitahu dengan perkara yang tak sebenar. Mendustakan pun sama juga. Kan? Sama juga. Cuma mendustakan ni dia libatkan orang lah. Dia menipu atas nama orang, atas nama, mengatasnamakan. Mengatasnamakan. Sama-sama tipu lah, sama-sama bohong, sama-sama memberitahu perkara yang tidak sebenar. Contohnya. Itulah tipu. Jaga tipu ni. Tapi apa benda pun rasa tipu tak boleh makan. Tipu tak boleh, ada tempat kena tipu lah. Itu kita dah cerita, nanti bawah ni ada cerita ni. Ada tempat kita kena tipu. Kan? Tapi kalau tak kena tempat, bukan tempat dia, tak boleh tipu lah. Tipu ni malaikat berbusuk dan malaikat lari. Itu antara keburukan dia lah. Kan, di antara keburukannya. Cuma dia ada satu lagi. Kata Ibnu Samak. Ni jangan lupa ni. Ulama salaf lah. Ulama daripada ulama salaf, ulama dulu. Dia kata, ma arani ujaru ala tarkil kadhibi. Dia kata, aku tak fikir aku ni diberi pahala kerana aku meninggalkan tipu. Aku meninggalkan dusta, aku fikir aku ni tak diberi pahala juga. Dia kata, Ibnu Samak. Dia kata, aku tak fikir aku ni mendapat pahala kerana meninggalkan pembohongan, meninggalkan tipu.
Dia kata. Kan? Lalu qila walima. Orang tanya dia, kenapa? Kenapa kau fikir apabila kau tidak menipu kau tak dapat pahala? Kan orang tanya kenapa? Dia kata qala li annani ada'hu anafaqah. Kan? Anafah li annani ada'hu anafah. Dia kata kerana aku meninggalkan dusta dalam hati rasa megah. Dia tinggal dusta, dalam hati dia megah, dalam hati dia tinggi diri. Kan, jadi kita kalau tak menipu, alhamdulillah, syukur. Jangan dabik. Tengok aku hebat, tak menipu. Bukan saja tipu, apa-apa saja dosa, kita jangan dabik bila kita tak buat. Kan, jangan dabik dah. Tu dia kata, ni ingatlah. Kan. Ya. Tipu sunat. Ada. Tipu untuk membaikkan dua orang yang bergaduh. Contohnya. Tipu untuk kebaikan ya. Itu tipu yang diharuskan, yang dibolehkan. Kemudian apa hukum membaikkan antara dua yang bergaduh? Apa dia hukum dia? Islah di antara dua yang berbalah. Hukum dia boleh membawa kepada wajib. Kan? Jadi contohnya lagi, ada tipu wajib tipu. Contohnya kita kena tipu, kalau tidak dia melibatkan nyawa orang. Kan, kita kena tipu. Kalau tidak orang tu terbunuh. Kan, misalnya kan. Tu wajib pula tipu. Now kena tipu helah. Tipu helah ni satu bentuk jugalah. Kan, dia ada tujuan dia nak pergi, dia atas tujuan dia tu dia ada tujuan dia atas tipuan dia tu. Kan? Ada tujuan dia atas maksud tipu dia tu, dia ada maksud dia ada tujuan dia. Kan? Tipu helah ni untuk membaikkan seseorang. Sama lah, tak kisah lah. Itu istilah lah, tipu ke tipu helah ke ikut kita lah. Asalkan untuk membaikkan dua yang bermusuhan tu boleh. Kan? Tu boleh. Gitu lah. Dibolehkan tipu tu. Ni bawah ni ada cerita. Contohnya dia tipu isi pertama dia. Isi pertama dia kata suami dia lebih sayang kepada isi kedua. Kan? Abang lebih sayang isi kedua kan, madu saya. Lebih sayang madu saya pada saya kan. Kan? Memang betul pun sebenarnya. Tapi suami ni tipulah, dah lah. Sama je. Yang tu kena tipu lah. Tidak sakit hati isi pertama tu. Kan? Tak dosa. Dia tipu tujuan nak jaga hati isi. Nak jaga hati isi. Tak dosa tu. Itu yang kita geram itu dia pandai apa? Ada yang dah baru 3 tu pun pada bohong dah. Tu tak tahu, saya tengok cerita dia. Macam mana cerita bohong ni tu tak tahu. Boleh lah tu, tak dosa tu tipu yang tu. Kan, untuk supaya nak jaga hati isi. Kan. Itulah. Tu dusta. Memang dusta ni benda yang kata Malik bin Dinar. Kan, al-kadhibu wal sidqu ya'tarikani fil qalbi. Tipu, bohong dan benar ni sentiasa berperang dalam hati seseorang. Bohong dan benar ni sentiasa berlawan dalam hati seseorang. Kan, satu nak betul, satu nak tipu. Kan, hatta yukhrija ahaduhumal akhar, sehingga salah satu di antara tipu dan benar ni mengeluarkan salah satu di antara keduanya. Kalau tipu benang, dia mengeluarkan benar. Kalau benar menang, mengeluarkan tipu. Jadi dalam hati ni satu je nak. Satu je kena ada. Kan, kalau dia tipu, okey dah, habis dah. Dia ni memang tipu ni. Kalau dia betul, okey betul lah. Dalam dia ada satu je. Tak boleh duduk sekali. Bohong dengan tipu duduk sekali. Tak boleh. Kan. Bohong dengan benar, tipu dengan benar tak boleh duduk sekali.
Tu kata Malik bin Dinar. Salah. Jangan tipu. Kecuali ada keadaan tertentu kena tipu, tak apalah. Itulah. Memang kena bohong. Kalau tak bohong tak boleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, sebelum kita tengok bawah sikit, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Rasulullah kata, kamu nak tahu tak, aku ceritakan kepada kamu dosa paling besar. Sebesar-besar dosa besar. Sebesar-besar dosa besar. Kan qulna bala ya Rasulullah. Kami kata ya, kami nak tahu. Apa dia? Sebesar-besar dosa besar. Kan ni hadis sahihain Bukhari Muslim. Rasulullah kata qala al-isyraku billah. Syirik, mensyirikkan Allah. Wa uququl walidain, dan derhaka kedua ibu bapa. Kan semakan muttaqian fajalasa, kemudian Rasulullah bersandar, duduk bersandar. Rasulullah duduk bersandar. Kan Rasulullah kata ala wa qaulu zur, dan ingat cakap bohong. Cakap bohong pun jaga. Ala wa syahadatu zur, dan saksi bohong. Ala wa syahadatu zur, dan saksi bohong. Ingat, saksi bohong itu dosa besar. Apa dia? Mensyirikkan Allah, derhaka kedua ibu bapa, cakap bohong. Cakap bohong, saksi bohong. Saksi bohong 2 kali Rasulullah sebut. Saksi bohong. Saksi bohong ni mendustakan lah tu. Kan mendustakan atas nama orang. Dia bohong. Macam tu lah. Kemudian sahabat kata hatta sehingga kami harap Rasulullah tak cakap dah. Hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah kata, Rasulullah duk ulang ni. Ala wa qalu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Ingat, kata bercakap bohong, saksi bohong, saksi bohong. Rasulullah ulang. Rasulullah kata, sahabat kata kami dengar Rasulullah sebut tu sampai kami harap Rasulullah cukup diamlah. Sebab cakap-cakap kata-kata Rasulullah tu menggetarkan hati kami, menakutkan kami, merisaukan. Harap Rasulullah tak cakap dah. Macam tu. Sampai macam tu sekali Rasulullah tekan kat para sahabat, jangan berbohong, jangan bohong, cakap bohong, saksi secara bohong, bersaksi secara bohong. Tu jaga. Tu dosa besar tu. Syirik, mensyirikkan Allah, derhaka kedua ibu bapa, bohong. Kan? Saksi, cakap bohong dan juga bersaksi secara dusta, bohong. Kan? Dosa besar. Dosa besar. Kan? Tapi itulah Imam Ghazali kata bohong ni ada satu dosa besar, satu dosa kecil. Dosa besar bohong yang mengambil hak orang, yang menyakitkan hak orang, menyakitkan orang. Dosa kecil bohong yang biasa-biasa ni lah. Kan? Dia main surau ni, dia pakai slipper, orang tanya dia kata dia main pakai kasut. Kan? Tipunya tu macam tu ya, tak ada kena-mengena apa. Kan yang tu dosa kecil. Aku dulu reh motor. Padahal tak reh pun, saja cerita. Kan? Saja gebang, orang kata apa? Gebang. Gebang ada kopi kan. Yang tu dosa kecil. Tapi bohong yang menyakitkan hati orang, yang mengambil hak orang, yang tu dosa besar. Sembang kan, sembang. Kemudian yang ni. Ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram. Kan berdusta itu haram hukum dia. Berdusta itu haram hukum dia. Melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, melainkan kerana sangat berhajat untuk berbohong. Ada hajat, ada masalah untuk menipu. Kan? Seperti apa dia kata kat sini? Seperti berdusta pada peperangan, itulah tentulah. Kan al-harbu khid'ah. Berperang itu tipu daya. Kan? Tak apalah perang bohong lah. Memang kena ada tipu lah perang, tak tipu macam mana? Kan? Seperti berdusta pada peperangan. Dan berdusta kerana mendamaikan orang berkelahi. Kan? Berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi, orang yang bergaduh. Kita bohong ya. Kan kawan ni kian salam, Sulaiman kian salam hang. Dia kata dia malu nak minta maaf. Tapi dia kian salam dia segan nak minta maaf. Kita jumpa pula kawan tu. Nama dia apa? Nama dia Ahmad. Kan kawan tu dia kata dia menyesal, dia nak minta maaf. Kita tipu ya sebenarnya. Kan? Tujuan supaya berdamai, bukan jadi batu api. Kan ni tambah perasa lagi. Jadi batu api. Tu dosa besar tu batu api tu. Kan namimah dipanggil. Mengadu domba.
Damai dua orang di antara dua yang bermusuhan, dua yang bermasam muka dan sebagainya, itu kita damaikan. Jangan jadi batu api, namimah, kan, mengadu domba. Damai. Berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi, kan. Dan berdusta suami tak kala engkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Yang ni, yang tadi ni. Kan. Isteri dia tak percaya, engkar. Suami dia kata suami dia tak sayang, madu dia lebih daripada sayang, lebih daripada hak diri dia. Kan. Isteri dia tak percaya. Kita tipu lah. Kan. Dah sungguh. Kan. Kalau tidak nanti isteri tu sakit hati, dia jiwa dia kacau. Kita sahabat, kita ada mana ada. Kan, tak sayang lah. Tak sayang dia lebih, sama je semua. Kan. Padahal sungguh. Padahal dia sayang isteri kedua lagi, kononnya lah. Kan. Boleh tak tipu macam tu? Boleh. Kan. Tapi dari segi pembahagian kena adil lah. Yang tu memang, yang tu hukum lain pula. Yang tu hukum lain. Kan, yang tu kena adil. Dari segi nafkah apa semua tu, semua kena adil. Yang ni hak lain, hak ni hak tipu ni, hak tipu perasaan hati tu. Kan, tipu. Tak apa, boleh. Kan. Tu lah. Sama lah macam isi masak lauk, kan, tak sedap, kita habaq sedap, nak bagi jaga hati isi, kan. Itu boleh. Bukan nak berniaga pun, nak makan sama-sama je. Kan, bukan nak berniaga. Kalau nak berniaga, kena habaq betul ya. Kan. Bukan sama tipu, biarlah isi itu bahagia dengan tipu tu. Kan. Bukan tak ada akibat apa, tak ada akibat buruk apa-apa. Melainkan kesan yang baik ialah dalam hati dia suka jelah. Kan. Lainlah kalau kita kata sedap, kemudian isi ni nak berniaga dengan lauk yang kita kata sedap tu, dengan ramuan yang tu juga, dengan resipi yang tu juga. Yang tu lain lah, yang tu tak boleh lah. Kan, ni tak kata kita je. Esok dia ulang masak lagi benda yang sama, sudah. Sudah. Ulang masak yang sama. Kan. Tak apa, kita pandai-pandai tahulah macam mana nak set, kan. Contohlah. Maknanya boleh, nak cerita kata boleh, nak jaga hati isi tu. Itu lah. Dan apabila harus berdusta, apabila harus berdusta, keadaan membolehkan kita berdusta, kan, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Yang ni itu saya pernah ceritakan, tauriah. Apabila keadaan membolehkan dia untuk berbohong, maka lebih baik ataupun sunat dia bertauriah. Dan iaitu menyebut ia akan perkataan, dia bercakap dengan satu perkataan dengan ayat yang ada baginya dua makna. Ada dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Itulah tauriah. Kan, contohnya, cuba kalau orang tanya saya, kan, orang tanya saya, dah makan belum? Kan, dah makan belum? Maksudnya apa? Makan apa? Makan petang. Kan, maksudnya apa? Makan petang. Ataupun makan sebelum saya gerak tadi, itu maksudnya. Okeylah, ulang balik. Ni contoh mungkin payah sikit faham. Contoh senang sikit, contoh mudah. Apa dia contoh dia? Contohnya pagi. Di waktu pagi. Kan, tanya dia, dah sarapan belum? Dah sarapan belum? Tanya dia, kan. Jadi dia jawab sudah. Okey, sudah tu ada dua makna. Satu makna yang dekat, satu makna yang jauh. Apa makna yang dekat? Makna yang dekat artinya sudah sarapan di pagi tu. Itu makna yang dekat, betul tak? Itulah maksud soalan. Dah sarapan belum? Dah. Bila kita jawab dah, maknanya itu sudah. Makna yang dekat adalah sudah pada pagi tu. Kan? Makna yang jauh apa dia? Tu, sarapan yang semalamnya. Dah. Tu makna yang jauh. Faham tak? Jadi tauriah ni yang mana? Tauriah makna yang jauh. Kan? Tauriah ni makna yang jauh. Makna yang jauh. Dalam hati kosong macam tu. Dah. Maksudnya yang semalam punya. Faham tak? Tu kalau keadaan membolehkan dia tipu.
Kan? Nampak tak? Tu tauriah. Dia kosotkan makna yang jauh. Macam ni isi masak ayam panggang. Tak pernah masak ayam panggang ni. Dia pulung buat ramuan tu daripada pagi sampai ke petang. Perak pula. Lepas tu baru dia masak. Dia nak bagi kita makan. Kan? Masak. Bagi kita makan. So kita makan kan. Kita makan lah. Makan dia tanya, sedap tak? Kan? Kita kata sedap. Okey, ada dua makna sedap tu. Satu makna dekat, satu makna jauh. Makna dekat apa dia? Makna dekat, ayam tu lah sedap ke tak? Kita kata sedap. Makna jauh apa dia? Makna jauh ni, teh air kita beli buat balik kedai tadi, kita minum juga. Kita kata sedap. Kan? Jadi tauriah ni, kosok makna jauh. Padahal tak sedap tu. Keadaan dah membolehkan dia bohong lah. Nak jaga hati isi. Faham tak? Jawablah, sedap. Dalam hati, teh air tu. Faham tak? Nampak tak? Maknanya dalam keadaan itu bila kita kata dalam hati kita sudah makan tu yang pagi tadi, katakan kita contohlah kita datang rumah orang, datang waktu tengah hari, dia kata dah makan, kita kata sudah yang maksudnya pagi tadi lah. Boleh, betul. Tu makna jauh lah tu. Tu tahu dia. Kita nak mengelak daripada dia. Sekali kita kata tak makan lagi, dia nak ajak, kita nak mengelak. Kita tak mau susahkan dia misalnya kan. Kalau kita kata tak makan lagi. Faham tak? Ikutlah. Kalau kita nak makan, kita jawablah. Belum lagi. Kan? Sekarang ni motif dia kita nak elak. Kita tak mau. Motif dia nak elak. Kita jawab, dah makan belum? Kita kata dah. Maksud kita hak pagi tadi ataupun hak semalam. Tapi itu makna yang jauh. Makna yang dekat, itulah tengah hari tu. Faham tak? Jadi maknanya kalau kita cakap sudah, tapi makan pagi tadi. Jadi yang itu kita tidak diistilahkan bohong lah. Bohong, tapi tauriah. Bila keadaan membolehkan kita bohong, sunat kita tauriah. Jadi sama aja kelakuan dia. Bohong dengan bohong tauriah dengan bohong tak tauriah sama aja. Cuma tauriah ni duduk dalam hati ya. Faham tak? Dalam hati. Itu bohong bersebab lah. Bohong yang apabila keadaan membolehkan kita bohong. Sebab dia tak nak menyusahkan dia. Misalnya Sebab dia tak nak makan. apa dia? Sebab tak nak makan. Sebab tak nak makan. Kita tahu Kita tak nak makan. Kita pergi ziarah dia. Ziarah orang itu. Orang tu keadaan dia tidak nampak bermewah dan berani. Jadi kita datang, dia mesti nak jamu kita makan. Jadi kalau kita tengok Allah, kalau dia yang makan kamu begini, itu kesian. Jadi kita sudah. Ya boleh. Boleh. Itu sebab kita kata kalau orang buat, aku belum makan lagi. Okey ya. Waktu dia kata sudah tu, keadaan orang ni membolehkan dia tipu Okey, keadaan dia membolehkan dia tipu. Okey, dah makan belum? Dia kata sudah. Okey ya. Sudah ni dia ada dua. Satu dia tauriah, satu dia tak tauriah. Kan kalau dia tauriah, dia sebut sudah tu maksud dia yang pagi tadi. Kalau dia tak tauriah, dia cakap sudah saja, dia tipu saja tu ya. Dua-dua pun boleh, dua-dua pun tak berdosa. Tapi sunat yang tauriah tadi. Nampak tak ni? Nampak? Macam tu lah. Itu tauriah. Kita kalau dia tanya kita dah makan belum, kita jawab dah, kita jawab belum. Kita tahu benda tu menggusarkan hati dia sampai dia akan susah juga untuk jamu kita dan susahkan dia. Kita tak mau yang tu. Jadi kita jawab senang. Kita jawab dah makan. Selesai. Dalam hati apa? Dalam hati hak pagi tadi. Tapi kalau dalam hati tak sebut pagi tadi macam mana? Boleh juga. Tapi tak tauriah lah. Yang tauriah hak mana? Dalam hati tu sebut hak pagi tadi. Ingat hak pagi tadi. Tu tauriah. Bila keadaan membolehkan kita tipu, kita lebih utama kita tauriah. Sunat kita tauriah. Kalau tak tauriah pun tak apa. Sunat je. Kan? Contoh dah. Faham kan tauriah? Tauriah. RR. Tauriah. Bukan? Tauriah. Tauri. RIAH ataupun YAH. Tauriah. Kan? Zona.
Tauriah. Kan kita qasad makna yang jauh. Betul lah. Ni bab mengumpat dah. Betul lah. Mengumpat lah. Ataupun disebut masyarakat tingkap. Masyarakat tingkap. Membawang. Membawang. Mengumpat. Ingat mengumpat. Adapun mengumpat, ni ghibah. Dalam Arab sebut ghibah. Rasulullah kata dalam sebuah hadis Muslim, atadruna mal ghibah? Kamu tahu tak apa itu ghibah? Rasulullah kata. Kan qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lah lebih tahu. Kan lalu Rasulullah kata, qala zikruka akhaka bima yakrihu. Bima yakrahu. Iaitu ghibah itu engkau menyebut tentang saudara engkau dengan apa yang dia tak suka dengar di belakang dia. Kan kalau dia dengar ya dia tak suka, itu ghibah namanya. Ghibah. Kan lalu qila, satu orang tanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kan lalu sahabat tanya, bagaimana kalau aku cakap benda betul tentang dia, tentang saudara tu? Benda betul. Rasulullah kata, in kana fihi ma taqul faqad tahu. Kalau engkau cakap benda betul tentang saudara engkau tu, yang mana kalau dia dengar dia tak suka, itu nama dia engkau mengumpat dia. Kan engkau umpat dia. Wa in kana lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau engkau cakap bukan benda yang sebenar, tak ada pada dia, tapi engkau cakap juga, itu namanya engkau memfitnah dia, engkau mendustakan dia, engkau fitnah dia. Kan kalau betul mengumpat, kalau tak betul fitnah. Dua-dua tak boleh pakai. Ni hadis Muslim. Kan menyebut tentang saudara kita, kalau dia dengar dia tak suka. Tentulah. Walaupun betul ke Rasulullah? Walaupun betul. Kalau betul nama dia mengumpat. Kalau tak betul nama dia bohong, mendustakan dia. Tentulah. Itu mengumpat. Ni banyak ni. Banyak. Kan. Kalau perlu tak apa, dia ada tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat. Kan ada tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat. Kan contohnya apa? Contohnya kita buat report. Kan suami dia zalim, suami perempuan ni zalim kat atas perempuan ni pergi report kat kodi, itu mengumpat dah tu. Masuk dalam takrif ni. Tapi yang tu tak apa, boleh. Kan ada lagi lah tempat. Di antaranya apa? Di antaranya orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kan yang tu tak apa, mengumpat tak apa, mengumpat dia. Dosa dia memang terang-terangan, dia buka kilang arak. Terang-terang buka kilang arak. Contoh kan, kita cerita pasal dia, dia ni buka kilang arak. Tak apa, tak dosa. Kan orang yang melakukan dosa terang-terangan. Ada lagi beberapa tempat yang dibolehkan mengumpat. Kalau sekarang senang cerita, kalau ada masalah boleh mengumpat. Kalau tak ada, tak boleh. Kita fikir balik. Kita nak cerita tentang buruk seseorang ni, apa masalah dia? Tak ada, tak payahlah. Kan dosa tu. Tapi kalau masalah boleh. Contohnya satu orang masuk dalam surau kita. Kan minta tidur dalam surau ni. Nak menumpang ni kata. Kita pula kenal satu orang ni, ada satu orang ni kenal, tengok dia ni pernah keluar penjara ni. Kan kita pun pergi jumpa tuan pengurusi, hak minta tumpang surau kita tu pernah masuk penjara tu. Kesalahan apa? Curi duit masjid. Boleh tak tu mengumpat tu? Tu boleh, ada kepentingan ni nak jaga ni. Kan ada kepentingan supaya kita lebih cermat dengan dia. Nak bagi ke tak tumpang surau ni, contohlah kan. Yang tu ada kepentingan. Yang tak ada kepentingan ni, tak ada apa-apa kepentingan. Yang tu jaga. Yang tu mengumpat yang diharamkan oleh agama. Betul tak? Kalau ada kepentingan tak apa, tak ada kepentingan tak boleh. Faham kan? Dalam sebuah hadis Baihaqi, ni berat ni, dengar. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, mengumpat itu lebih keras, lebih dahsyat daripada zina. Macam mana tu? Macam mana mengumpat tu lebih dahsyat daripada zina? Ni hadis Baihaqi ya. Qila wa kaifa? Sahabat tanya, bagaimana tu? Kan Rasulullah jawab, qala ar-rajulu yazni thumma yatubu.
fayatubullahu alaih. Seorang lelaki berzina, lalu dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kan? Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Orang yang berzina, lelaki yang berzina kemudian bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan orang yang mengumpat, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dia selagi orang yang mengumpat, orang yang diumpat itu tidak memaafkan dia. Tu di situ ghibah asyaddu minaz zina, lebih keras, lebih dahsyat, lebih keras daripada zina. Kat situlah. Wa inna sahibal ghibah, adapun orang yang melakukan dosa mengumpat, la yughfaru lahu, tidak diampunkan dosa dia. Hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah orang yang diumpat tu memaafkan dia. Hatta yaghfira lahu sahibuhu. Kan? Jadi di sudut ni, pandang di sudut ni, mengumpat asyaddu minaz zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina, mengumpat lebih keras daripada zina. Di sudut ni. Tu jaga tu mengumpat. Kan, kalau dia tak maaf habis kita. Risau. Tu lagi bermaaf-maafan lah. Bermaafan. Salam-salam tu lepas mayang. Tak maaf no. Tak maaf. Kan? Tak maaf lagi. Minta maaf. Yang sengaja tak sengaja. Yang depan kan yang belakang. Kan yang di dalam kan yang di luar. Pada ujung rambut sampai ujung kaki. Okey, maaf lah. Maaf. Okey lah tu. Kan? Apa dia? Tunggu raya no. Tak sempat lah. Mati belum raya. Orang yang minta maaf. Bila ada salah hutang, minta maaf, minta maaf. Minta lah. Minta maaf, kena minta maaf. Kan? Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i beratnya ni, kena sebut kesalahan. Dia tanya kita buat salah apa? Aku ngumpat lu. Kata apa lu? Aku kata tangan pendek lu. Habis bergaduh lagi nanti. Kalau mazhab Syafi'i kena sebut. Tapi tak apa, ada mazhab lain. Imam Maliki misalnya dia tak perlu sebut. Tak payah cerita kesalahan tu. Minta maaf sungguh lah, ada salah apa semua. Okey lah, tak apa. Kan? Itu lah. Tu. Yang ni mengumpat. Betul lah. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia, jika mendengar ia akan dia. Itulah yang kita sebut tadi lah, yang Nabi sebut tadi. Kan, zikruka akhaka, apa nama? Zikruka akhaka bima yakrihu. Kan, engkau sebut tentang saudara engkau, kalau dia dengar dia tak suka. Kan, dengan apa yang dia tak suka. Itu mengumpat. Imam Ghazali kata apa sajalah, dalam bentuk isyarat ke, dalam bentuk sindiran ke, dan sebut dalam bentuk gerakan ke, tak kira, asalkan benda tu menuju pada seseorang yang kalau dia tahu dia sakit hati, itu semua mengumpat. Kan, dengan isyarat mata ke, isyarat tangan ke, dengan bahu ke, dengan sindiran ke, itu semua mengumpat. Kan, itulah. Dia sindir dia tu menyebut tentang orang tu tak ada kat depan kita. Kita sembang dengan kawan kita dalam bentuk sindiran. Kan, kawan kita pun faham kita sindir apa, sindir kawan tu. Tu sindir tu pun ngumpat nama dia. Faham tak? Sindir ni hukum dia soreh, hukum secara jelas. Hukum dia hukum jelas. Kalau mengutuk orang secara jelas, sindir dengan maksud kutuk orang pun hukum dia macam tu juga, haram. Kan, hukum dia sama. Sindir ikut sama. Dia ada dua perkataan ni, satu sindir, satu lagi apa? Jelas. Satu lagi jelas. Dia panggil soreh dengan ta'rid. Jelas, tasrih dengan ta'rid. Kan, jelas dengan sindir. Kan, kalau jelas ni macam ni, kepala hang besar, tak malu. Kan, itu jelas, memang kepala dia besar sungguh. Itu nama dia kutuk secara jelas. Sindir apa dia? Buah kelapa tu besar lah. Kita sindir dia tu. Kan, itu sindir nama dia. Hukum sindir apa dia? Hukum sindir sama macam kutuk tadi. Faham tak? Hukum sindir sama macam kutuk. Mengumpat macam tu juga lah. Mengumpat dalam bentuk jelas ataupun mengumpat dalam bentuk sindir. Kan? Kalau sindir tu dia tak faham. Sindir tak faham. Orang tu tak faham itu sindir dia. Syukur Alhamdulillah lah. Kan? Maknanya tak ada urusan dengan dia lah. Urusan dengan Allah je lah. Kan? Pasal kadang-kadang orang nak cakap
takut jadi Hmm. tak ada ni kan. Jadi sebab sindiran, orang Melayu tu banyak bahasa sindiran. Jadi bila menyindir tu, tujuannya untuk membaiki dia. Yang tu tak apa. Tapi sindir tapi dia tak faham. Yang tu kena bagi faham. Kan? Kalau sindir, sebab sindir ni kalau hak macam tu baguslah untuk membaiki dia, untuk menasihatkan. Nasihat dia saat kita takut dia terasa, kita nasihat secara sindir. Yang tu tak apa. Ni kutuk ni ada kutuk secara jelas, ada kutuk secara sindir, kan? Ataupun fitnah, sama juga, hukum dia sama. Fitnah secara jelas, fitnah secara sindir, sama ya. Kan, mencuri ya, kan, pencuri, tu fitnah secara jelas. Sindir apa dah? Sindir, fitnah secara sindir. Aku ada kawan aku ni kalau dengan pencuri memang aku tak kawan lah, cakap kat dia, kan, itu sindir tu, kan. Apa hukum sindir dengan cakap yang jelas? Hukum dia sama ya. Cakap secara jelas dengan sindir, hukum dia sama, kan. Itu maksud saya, bukan sindir nak nasihat ni. Sama juga hukum. Kita berterus terang dengan nasihat, dengan bersindir dengan maksud nasihat, sama je hukum dia. Sebagaimana berterus terang menasihat dapat pahala, sindir menasihat pun dapat pahala. Jadi hukum sindir ikut hukum tak sindir, hukum terang-terangan, kan, ikut hukum tu. Yang tu lah. Macam mana? Pukul anak sindir menantu orang Melayu punya bahasa. Pukul anak sindir menantu. Tu maksud dia apa? Sebenarnya dia marah anak. Marah menantu. Sebenarnya dia nak marah anak. Anak dia nak tuju anak dia. Tu. Pukul anak sindir menantu. Tak apa. Tu bagus ya. Itu bahasa orang Melayu. Tu. Sindir. Kalau tak apa, sindir ni dia ikut. Sindir ni maksudnya tak betul terang. Satu lagi terus terang. Kan. Hukum sindir ikut hukum terus terang. Kalau terus terang fitnah, sindir fitnah. Kalau terus terang fitnah berdosa, sindir fitnah pun berdosa. Kalau terus terang mengumpat berdosa, sindir mengumpat pun berdosa. Macam tu. Faham tak? Kalau terus terang nasihat dapat pahala, sindir nasihat pun dapat pahala. Macam tu. Dia ikut situ. Sindir ikut hukum terus terang. Macam tu. Sindir ikut hukum terus terang. Mengumpat tak kira Imam Ghazali kata, dengan perkataan, dengan isyarat, dengan gerakan apa sekalipun yang ke arah menceritakan tentang saudara kita, yang kalau dia tahu dia tak suka, yang tu semua hukum dia mengumpat. Kan kita tengah duduk dua orang ni, saya kawan kita lalu, kita yang dekat kawan kita kan, kan itu kalau dia tahu dia tak suka tu, kan, mengumpat tu, mengumpat, kan. Macam tu lah. Kemudian adapun mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika mendengar ia akan dia. Jika mendengar seseorang tu akan dia perkataan tu, sekalipun ada engkau benar, walaupun yang kita cakap tu betul, tak boleh. Tak boleh. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada pakaiannya, atau pada lainnya, tak kira. Kan, sebut tentang pakaian dia, yang kalau dia dengar dia tak suka. Sebut tentang bentuk fizikal dia, sebut tentang perbuatan dia, perkataan dia, akal dia, kita sebut. Kalau dia dengar dia tak suka, itu semua mengumpat yang diharamkan kalau tak ada apa tujuan, maslahah yang syar'i. Macam itulah. Tak boleh. Ada masalah tak apalah. Di antaranya yang saya ingat macam ni, dalam kitab sebut, di antara keadaan yang bolehkan mengumpat, kita pergi satu kampung, kita tanya, sini rumah Sulaiman mana? Tanya dia. Sulaiman mana ni? Sulaiman Pendek. Sebab orang kampung ni tak boleh kenal, melainkan kena sebut Sulaiman Pendek. Sulaiman Pendek. Itu kalau Sulaiman dengar tu tak suka tu. Dia tak suka orang sebut dia macam tu. Tapi kita sebut untuk kenal. Yang tu boleh. Yang tu keadaan yang dibolehkan. Boleh. Macam tu. Nama tu kita tadi sama dia nantu mak ayam punya.
Dia sebut tu orang tahu. Boleh sebut. Nama sebut tu dia tahu. Walaupun dia dengar tu dia tak suka, tetap dibolehkan. Boleh. Kan? Dalam kitab sebut boleh. Itu tempat yang dibolehkan. Ada nama. Saya tak tahu nama tu. Tapi orang dia buat ayam. Boleh. Darwah lah tapi itu orang tahu lah tapi orang kenalan. Boleh. Yang tu dibolehkan. Anak dia tak suka nak baca dah tu yang cara nak bagi kenal. Kan? Dalam kitab sebut kata boleh. Kan? Kalau apa nama anak dia tak suka, cuba usahakan bagi kenal dengan nama lain lah. Kan? Contoh lah. Contoh. Contoh. Kampung ni belah-belah peliak ni banyak nama-nama gelaran. Gelaran noh. Mandaki, Panjang Poyo, Lagi, untuk kopi lah pun macam-macam lah. Buta lah macam-macam. Macam-macam nama-nama yang gelaran lah. Yalah. Yang mesti gelaran tu dia tak jadi isu, dia tak kisah. Dia tak kisah. Kalau dia tak kisah tak apa. Sekarang ni kalau dia kisah tu nama dia mengumpat, tapi dibolehkan. Macam tu lah. Tu mengumpat. Menyebut tentang saudara yang kata kalau dia dengar dia tak suka. Dia mengumpat ni, orang yang kita umpat tu dia tak tahu. Kan? Jadi kesian kat dia. Dia tak tahu nak bela diri dia tak tahu, tak tempat sebab dia tak tahu kita kata kat dia. Jadi dia nak bela diri dia pun tak reti. Tak tahu macam mana. Sebab dia tak dengar. Kan tu. Itu sadis tu. Kejahatan mengumpat ni. Kan? Cuba kalau orang cerita buruk tentang kita tak tahu ni. Macam mana kita nak bela diri dia? Terus menerus orang menganggap kita ni sekian dan sekian. Faham tak? Tu mengumpat. Dahsyat, halus. Kan? Kita nak bela diri pun tak tahu sebab orang duk cerita buruk tentang kita belakang kita tak tahu. Kan? Nak bela diri kita pun tak tahu. Macam tu lah. Jadi apa perlu buat apabila seseorang kan mengumpat saudara kita, orang ajak kita mengumpat lah, jom sembang saya dengan orang ni bercerita buruk tentang orang lain, apa kita nak buat? Kita bela orang yang diumpat tu, backup. Macam tu cara dia. Backup lah seboleh mungkin. Ya kau mencuri, hantar mana? Macam tu. Contoh kan? Itu hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Faham tak? Dia masing-masing orang Muslim ni ada hak masing-masing. Kan? Ada hak seorang Muslim terhadap orang Muslim. Apa hak seorang yang diumpat terhadap seseorang yang mendengar nama dia, nama baik dia diumpat? Apa hak dia ke atas kita? Hak dia ke atas kita adalah untuk kita membela dia. Kita bela. Macam tu lah. Dia ni bekas banduan masuk penjara. Kita cakap hantar mana tahu tantah dia masuk bukan kesalahan dia, cuma salah faham. Kan? Kita sebutlah benda-benda yang lalu, backup. Faham tak? Jangan pergi tambah perisau. Itu hak orang yang diumpat kat atas kita tu. Hak dia untuk kita bela dia. Faham tak? Apabila kita diumpat. Yang tu tak kena. Kan? Lakan. Subhat. Dapat sekali lah. Kita zaman sekarang ni mengumpat secara online. Dia pun sebar tu. Sebar tu dia mengumpat je lah dengan secara telefon ni kan. Dia menghantar WhatsApp tentang pola-pola ni kan. Lepas tu kita membaca, kita mengumpat pada orang lain tu. Kita mengumpat tu. Macam-macam mengumpat lah. Kalau tak ada masalah lah, ada masalah tak apa. Contohnya kita beritahu keburukan suatu syarikat ni yang bohong. Banyak orang lah bohong pasal pergi Mekah kan. Yang tu juga mengumpat tu, tapi untuk kebaikan tu, takut orang ramai lagi kena tipu. Kan? Dia jangan yang lain lah, jangan yang tak ada masalah apa-apa. Kan? Yang masalah boleh lah. Yang ada masalah, ada kebaikan tak apa. Dia masalah apa? Ngecik juga lah tu. Macam mana? Dia nipu juga. Masalah yang dia sebut tu nipu juga. Nipu juga? Dalam tu dia tak benar tapi dia tu tak boleh lah. Tak boleh lah.
Yang tu fitnah Nabi sebut tu, faqad bahattah, sebenarnya engkau berdusta ke atas dia, engkau bohong. Kan? Tu ini yang empat. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, kan? Jangan engkau janganlah setengah di antara kamu saling mengumpat. Janganlah di antara kamu tu saling mengumpat. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kan? Adakah kamu suka makan daging saudara dia sendiri? Kamu tak suka, kamu akan bencinya. Jadi mengumpat ni Allah Ta'ala umpamakan seperti makan daging saudara dia. Dia suka tak? Tak suka makan daging saudara. Kan? Makan daging saudara sendiri. Tak suka kita. Betul lah. Contohlah tu empat, ijtanibil ghibah fa innaha idamu kilabin nar. Kan, tahu apa nama? Jauhilah mengumpat, sesungguhnya itu merupakan hidangan apa nama? Anjing-anjing dalam neraka nanti. Jadi jangan mengumpat. Habis lah. Ingat, hak seseorang yang diumpat terhadap kita yang mendengar tentang nama baik dia diumpat, hak dia apa dia? Iaitu mendapat pembelaan daripada kita. Kita bela dia. Itu bela. Backup. Kemudian kita ni yang duk berkawan dengan orang mengumpat ni, adakah kita pun selamat juga daripada mulut dia? Tak selamat. Kita pun akan kena juga dengan dia. Kan? Kita pun kena juga umpat dengan dia. Bila kita berkawan dengan satu orang ni memang kaki mengumpat, jumpa kita dia mengumpat orang, jumpa kita mengumpat orang. Kita jangan ingat kita selamat daripada mulut dia. Kita pun kena juga tu. Kita tak tahu. Tu jagalah. Jadi tak salah mengumpat ni, tak elok. Habis. Tak ada apa soalan, kita berhenti sini dulu. Nanti kita sambung dekat telah berfirman Allah Ta'ala wala yaktab ba'dukum. Di situ aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayna min nufusina wa ahlina min ma'il barik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.